Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon. Oke saudara-saudara, masih berkisar tentang isu politik. Pada kali ini saya akan membahas sedikit tajuk yang jarang-jarang atau kadang-kadang dibincangkan orang. Nampak seperti tidak penting, tetapi sebenarnya sangat-sangat penting. Persoalannya adalah, ini ditanyakan oleh pihak sebelah ya, karena mereka yakin kononnya Parti Perikatan Nasional tidak kuat di Sabah dan Sarawak. Betulkah begitu? Tonton video ini sampai habis. Saya akan buktikan bahawa Perikatan Nasional sebenarnya bukan tidak kuat di Sabah dan Sarawak, tetapi ada sebab-sebabnya. Oke, straight to the point. Sebabnya cuma satu, saudara-saudara. Kenapa Perikatan Nasional dianggap kononnya tidak kuat di Sabah dan Sarawak? Berdasarkan kepada keputusan PRJ yang ke-15 yang lalu, apabila di Sabah cuma menang 2 kerusi kata mereka, yaitu di Beluran dan di Labuan, kemudian di Sarawak cuma 1. Diorang cakap Perikatan Nasional tidak kuat. Bukan tidak kuat, sangat-sangat kuat. Kenapa? Kerana Perikatan Nasional cuma bertanding di 3 kerusi berkenaan dan 3-3 menang. Tidak kuatkah? Tanding 3 menang 3. Di Sarawak, jujur saya kurang pasti berapa. Mungkin Perikatan Nasional bertanding 5 atau 6 kerusi. Yang menang 1 Datuk Ali Biju, ya, sekarang menjadi pengerusi Perikatan Nasional di Sarawak. Dan ini menunjukkan bahawa Perikatan Nasional ada peluang di Sarawak. Punca Perikatan Nasional tidak menang banyak kerusi semasa PRU ke-15 adalah kerana Perikatan Nasional tidak bertanding di banyak kerusi di Sabah dan Sarawak. Dalam kes Sarawak, Perikatan Nasional sebenarnya menyandarkan ya, kepada gabungan Parti Sarawak atau GPS. Sekiranya Perikatan Nasional menang di peringkat pusat tanpa mengganggu GPS di Sarawak, maka GPS akan bergabung dengan Perikatan Nasional. Dan itulah yang terjadi apabila 115 statutory declaration atau akuan bersumpah yang awal yang diperoleh Perikatan Nasional sebenarnya membabitkan 23 MP atau ahli parlimen daripada GPS Sarawak, tetapi telah ditikung oleh pihak sebelah. Jadi di Sarawak, Perikatan Nasional bukan tidak kuat, cuma tidak meletakkan banyak calon kerana mereka merasakan bahawa GPS adalah sebahagian daripada Perikatan Nasional. Itu di Sarawak. Sekarang di Sabah dan Labuan, kita ambil Sabah saja, Labuan kita masukkan kepada Sabah. 26 kerusi saudara-saudara, 25 di Sabah, campur 1 di Labuan. Perikatan Nasional menang 2. Dan ini kerusi yang cukup membanggakan. Kenapa saya cakap membanggakan? Calon Perikatan Nasional yang menang di Beluran tidak lain tidak bukan adalah Datuk Ronald Kiandi. Seorang calon bukan Muslim. Seorang calon bukan Muslim. Di kerusi yang bukan majoriti Islam. Ini satu bukti besar. Perikatan Nasional boleh diterima oleh semua kaum yang ada di Malaysia. Ya, menang di kawasan pedalaman. Di kawasan Beluran yang majoriti pengundinya bukan Bumi Putera Islam. Kemudian kemenangan di Labuan pun tidak kurang bergaya apabila menang di kerusi tradisi UMNO. Daripada Labuan pertama kali mempunyai kerusi parlimen, Datuk Muluk Awang Damit sampai kepada Datuk Rosman Isli. Sebenarnya walaupun pernah dimenangi oleh Warisan, bukan dimenangi ya, diwakili oleh Warisan melalui Datuk Rosman Isli, tapi Datuk Rosman Isli menang atas tiket UMNO. Jadi kita boleh anggap Labuan adalah kubu kuat UMNO. Tapi alangkah mengejutkan pada PRU ke-15, Perikatan Nasional menang di Labuan. Jadi Labuan pun kita tahu bukan sebuah kerusi majoriti Bumi Putera Islam secara mutlak. Banyak pengundi Cina dan bukan Islam juga di sana. Jadi ini bukti menunjukkan bahawa di peringkat yang sebegitu baik pun Perikatan Nasional boleh memenangi kerusi. Jadi jangan anggap kepada kita yang menganggap diri kita menyokong Perikatan Nasional, jangan anggap kita sudah kalah di 57 kerusi di Sabah dan Sarawak. Kerana pada PRU yang ke-16 sudah pasti kita akan meletakkan banyak calon. Dan kalau kita letak 5, 6, 7 pun boleh menang 3. Apatah lagi kalau kita letak di kesemua 57 kawasan, tidak mustahil kita boleh menang lebih 30 kerusi. Ya, di Sabah misalnya, sekarang ini pihak kerajaan perpaduan bingung. Karena PJRS itu sebenarnya bersatu. 4 calon bersatu yang menang atas tiket PJRS sebenarnya adalah calon-calon bersatu. Ya, dengan 2 daripada mereka sudah menganggotai kabinet. Mereka sebenarnya calon bersatu. PJRS terbit dari GRS. GRS terbit dari bersatu.
yang bergabung dengan UMNO untuk menjadi sebagian daripada JRS menentang warisan pada PRN Negeri Sabah yang ke-15. Jadi jangan lupa asal-usul kamu daripada PJRS. Kamu sebenarnya adalah bersatu, tetapi tidak terlalu kata saya berkhianat. Jadi saudara-saudara, anggapan atau mitos yang selama ini menyatakan bahawa di Borneo percumalah Perikatan Nasional tidak akan menang PRU yang ke-16 karena di Borneo tidak ada sokongan, itu satu pendapat yang bukan saja silap, tapi saya boleh ketawa. Karena bayangkan, baru letak tidak sampai 10 calon sudah menang 3 kursi. Kalau letak 57 calon, mau bergegar itu Sabah dan Sarawak. Yakinlah, insya Allah, sekarang kita mulakan dulu langkah dengan PRN di 6 negeri. Dan jika menang 5-1 atau 6-0, lalu ada perubahan landscape atau senario politik di Putrajaya, jika ianya membawa kepada perubahan pemerintahan, tidak apa, kita terima dengan reda. Tapi jika ianya harus berakhir dengan satu lagi pilihan raya umum, maka bukan Kedah, bukan Perlis, bukan Kelantan, bukan Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan saja, tetapi Sabah dan Sarawak juga bakal menjadi penyumbang kursi yang banyak kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.